binti Azif. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati binti Muhammad Zaidi. Assalamualaikum. Saya Muhammad Nazifi bin Muhammad Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Nur Amalina binti Muhammad Razzi. Berdasarkan temu bual yang dijalankan antara perkhidmatan yang terdapat di dalam sekolah tersebut adalah perkhidmatan pengurusan disiplin. Pengurusan disiplin berlaku di antara guru menguruskan disiplin muridnya di sekolah seperti pengurusan disiplin rokok dan sebagainya. Selain itu, perkhidmatan yang disediakan adalah hala tuju kerjaya. Guru kaunselor memberi penerangan tentang pemilihan kerjaya murid selepas tamat persekolahan. Antara perkhidmatan yang disediakan oleh unit bimbingan dan kaunseling di sekolah saya adalah kaunseling individu. Kaunseling individu merupakan suatu proses hubungan membantu yang sistematik berasaskan prinsip psikologi. Ia dijalankan oleh kaunselor profesional bagi membantu meningkatkan tahap perkembangan klien dengan lebih baik. Okey, perkhidmatan yang seterusnya yang disediakan di sekolah saya adalah kemahiran belajar. Yang mana kemahiran belajar ni pentinglah dalam membantu untuk meningkatkan prestasi pelajar di sekolah. Sebagai contohnya, kaunselor bolehlah membuat satu perkongsian ataupun program lah yang itu berkaitan dengan tip-tips cara belajar yang berkesan. Seterusnya, perkhidmatan yang disediakan adalah kaunseling atau bimbingan kelompok, iaitu proses mencari alternatif untuk membantu sekumpulan pelajar yang menghadapi masalah yang serupa, sama ada dalam bidang akademik atau bidang sosial, serta memberi bimbingan dan panduan maklumat untuk tujuan perkembangan dan pencegahan. Ciri-ciri kaunselor sekolah di SMK Kedawang iaitu yang pertama, pendengar yang baik. Kedua, keunikan dan personaliti iaitu memiliki keyakinan yang tinggi. Antara ciri-ciri kaunselor sekolah saya adalah empati. Ciri kaunselor yang berkesan adalah mempunyai sikap mesra dengan murid. Seterusnya, mempunyai sifat-sifat mahmudah. Seterusnya, antara ciri kaunselor yang berkesan adalah melakukan kerja dengan penuh minat. Seterusnya, antara ciri-ciri kaunselor yang berkesan berdasarkan temu bual yang dijalankan adalah penerimaan tanpa syarat. Kemahiran yang seterusnya yang saya dapati daripada temu bual yang dijalankan adalah kemahiran melayan, yang mana seorang kaunselor itu perlulah memiliki cara ataupun teknik yang tertentu dalam mendekati seseorang pelajar. So ini akan memudahkan pelajar tersebutlah untuk berkongsi apa yang mereka hadapi. Seterusnya, kemahiran yang dikenal pasti adalah kemahiran menyoal. Kemahiran ini merupakan cara yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu maklumat. Biasanya, soalan akan ditanya oleh kaunselor dan dijawab oleh klien. Seterusnya, kemahiran kaunseling yang terselah pada kaunselor sekolah di SMK Kedawang iaitu kemahiran mendengar. Kaunselor perlu lebih banyak meluangkan masa untuk mendengar dan menyampuk percakapan klien serta mendengar dengan teliti. Berdasarkan temu bual yang dijalankan, antara kemahiran yang terakhir adalah kemahiran membina hubungan, iaitu hubungan di antara kaunselor dan juga klien, iaitu kaunselor di sekolah dan juga klien iaitu anak murid di sekolah. Jadi apa hubungan yang dibina adalah hubungan mesra dan saling percaya antara satu sama lain. Berdasarkan temu ramah bersama kaunselor sekolah saya mendapati bahawa kaunselor yang berkesan perlulah mempunyai sifat ataupun perasaan empati. Empati ialah kaunselor merasakan apa yang dirasai oleh orang lain. Perasaan empati ini perlu diperlihatkan kepada klien yang dibantu kerana ia akan membantu dalam proses menyelesaikan masalah dengan lebih mudah dan cepat. Seterusnya, kaunselor yang berkesan perlulah mempunyai sifat-sifat mahmudah ataupun akhlak yang baik seperti jujur, amanah dan sebagainya. Contohnya,
kaunselor perlulah bersikap amanah dengan menjaga kerahsiaan yang diceritakan oleh klien. Hal ini akan menyebabkan kaunselor akan lebih dihormati oleh masyarakat, klien ataupun pelajar. Seterusnya, mereka akan menjadikan kaunselor tersebut sebagai sumber rujukan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berdasarkan temu bual yang telah dijalankan, apa yang saya dapat pelajari daripada ciri kaunselor yang berkesan adalah seorang kaunselor itu perlulah mempunyai sikap ataupun ciri mesra dengan murid. Okey, hal ini kerana bagi saya sikap ataupun ciri ini sangat pentinglah bagi seorang kaunselor. Okey, kenapa saya berkata demikian? Kerana apabila seorang kaunselor itu telah membina hubungan yang baik dengan pelajar, maka pelajar tersebut akan berasa selesa, akan berasa yakin, percaya dan mudahlah untuk mereka berkongsi masalah yang mereka hadapi ataupun untuk meminta pertolongan daripada kaunselor tersebut. Jadi seorang kaunselor ini juga perlulah mempunyai sikap yang penyayang, yang mana perlu sentiasa mengambil cakna ataupun mengambil beratlah terhadap pencapaian ataupun keadaan pelajar mereka yang di sekolah lah, yang mana pelajar yang mempunyai masalah ataupun isu-isu dalam disiplin ataupun isu-isu dalam akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan temu bual yang dijalankan, saya mendapati bahawa antara ciri-ciri kaunselor yang berkesan adalah penerimaan tanpa syarat. Apa yang dimaksudkan penerimaan dan tanpa syarat tersebut? Penerimaan tanpa syarat melalui kaunselor tersebut iaitu kaunselor perlu bersikap lebih terbuka dan menerima serta mesra kepada klien, sama ada klien tersebut mempunyai masalah negatif maupun positif. Jadi sebagai kaunselor, mereka menerapkan bahawa berfikiran terbuka, mesra dan menerima seadanya apa yang berlaku di sebalik kisah klien mereka. Baik, berdasarkan pemerhatian yang kami jalankan, ciri-ciri kaunselor yang berkesan iaitu yang pertama, pendengar yang baik. Seorang kaunselor yang berkesan seharusnya mempunyai keterampilan dalam melayan klien. Hal ini akan terlaksana jika seseorang itu mempunyai merumus luahan pelajar dan seterusnya kemahiran mendengar yang baik. Ini akan membantu kaunselor untuk mentafsir dan seterusnya memberi maklumat dalam mencari penyelesaian terhadap isu atau masalah pelajar tersebut. Seterusnya, ciri-ciri kaunselor yang berkesan yang kedua iaitu keunikan dan personaliti, iaitu kaunselor perlu memiliki keyakinan diri yang tinggi. Kaunselor yang berkeyakinan tinggi akan bertindak dengan tenang dan matang bersandarkan pada keupayaan dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran. Hal ini akan melancarkan proses, membantu dan menjadi penarik kepada pelajar untuk mendapatkan khidmat kaunseling selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nazifi bin Muhammad Najib akan memberikan refleksi berkaitan ciri-ciri kaunselor yang berkesan. Pada pendapat saya, kaunselor yang berkesan haruslah melakukan kerja dengan penuh minat. Apabila seorang kaunselor tersebut melakukan kerja dengan penuh minat, maka segala tugasan yang diberikan akan dipermudahkan dan klien juga akan merasa senang apabila melihat kaunselor tersebut bersungguh-sungguh ketika sesi kaunseling dijalankan. Oleh yang demikian, perkara tersebut dapat menimbulkan lagi suasana yang aman dan harmonis ketika sesi kaunseling dijalankan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seterusnya kita lihat perbezaan ciri-ciri yang dimiliki kaunselor oleh kaunselor A dan kaunselor B. Berdasarkan temu bual yang dijalankan, kami mendapati bahawa kaunselor A iaitu Cikgu Aisyah lebih bercirikan mesra, penyayang, pendengar yang baik kepada setiap masalah muridnya.
Seterusnya, manakala kaunselor B iaitu Cikgu Khairul Helmi, personaliti dan ciri yang ada pada dirinya lebih kepada minat dalam perkhidmatan pengurusan kerjaya dan penerimaan beliau kepada klien atau murid dia tanpa syarat serta empati kepada muridnya.